Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan kesihatan tahun 4, unit 11, sayangi diri. Tajuk pengurusan mental dan emosi, topik usah dibiarkan, mari selesaikan. Cara menguruskan konflik dan stres. Hasil pembelajaran, murid dapat menyatakan cara mengurus konflik dan stres. Baiklah murid-murid, kita dah belajar tentang konflik dan stres ini dari segi maksud, tanda-tanda, punca dan juga hari ini kita nak masuk kepada bagaimana cara kita nak menguruskan ataupun hendak mengatasi, menyelesaikan masalah konflik dan stres. Murid-murid, konflik dan stres yang negatif, iaitu distres, boleh menyebabkan kesihatan fizikal dan mental terganggu. Boleh menyebabkan kita semakin kurus, semakin kulit-kulit kita menjadi kering, dan mental, kita punya fikiran kita terganggu. Kita tidak boleh berfikir dengan baik. Informasi. Stres yang melampau boleh menjejaskan kesihatan kulit dan mempercepatkan proses penuaan. Ni tadilah berkaitan dengan kesihatan fizikal. Jadi stres ni bukanlah benda yang boleh kita pandang ringan. Benda yang agak serius. Baiklah, cara menguruskan konflik dan stres ada banyak. Pertama, belajar kawal perasaan marah. Jangan terlalu mengikutkan perasaan. Kita kena kawal, kita kena banyak-banyakkan bersabar. Yang kedua, bersikap terbuka jika pendapat tidak diterima. Janganlah kita rasa kecewa, rasa terhina jika pendapat idea kita tak diterima. Kita mesti ada rasa terbuka, ada rasa boleh menerima pendapat yang lain. Ketiga, menguruskan masa dengan baik. Maksudnya kita kena pandai susun apa yang kita perlu lakukan dengan baik, terutama sekarang awak belajar secara di rumah, pembelajaran online. Jadi kena pandailah urus masa, nak bangun pukul berapa, nak siapkan kerja-kerja yang diberikan oleh guru supaya kita tak jadi kelang kabut, kita rasa tenang. Yang keempat, sentiasa beriadah dan bersenam, ataupun kata lain, kenalah selalu bersukan. Petang-petang tu mungkin boleh bermain basikal, bermain badminton, ataupun boleh berjoging petang-petang. Ataupun lakukan aktiviti berkebun, mengemas rumah. Benda ni boleh menyebabkan kita lupakan seketika masalah yang berlaku. Yang kelima, mengutamakan perkara yang penting. Maksudnya, perkara yang perlu kita siapkan segera. Contoh, awak setiap hari ni kena siapkan kerja sekolah ataupun latihan semasa PDPR. Perkara tu penting, kena siapkan dahulu. Jangan kita buat perkara yang tak penting. Contohnya pergi berjalan-jalan ataupun bermain permainan video, main game. Itu tak betul. Yang keenam, dapatkan nasihat daripada orang lain, iaitu kaunselor atau doktor. Kita boleh jumpalah dengan doktor. Minta pendapat atau mintakan nasihat jika ada masalah. Ataupun berjumpa dengan kaunselor. Kaunselor ni orang yang boleh membantu. Di sekolah kita ada kaunselor lah.
ataupun sentiasa mendengar nasihat-nasihat daripada ceramah-ceramah ustaz ke. Yang ketujuh, bersikap positif. Bermaksud bersikap baik. Bersikap baik. Sekiranya contohnya cikgu suruh buat kerja latihan, buat. Jangan ada rasa terseksa. Cikgu ni nak dera kita ke buat kerja sekolah. Tak, kita kena ambil dari sudut yang baik. Mungkin cikgu nak bantu kita jadi pandai. Yang ke-8, makan makanan yang seimbang, iaitu makanlah makanan yang berkhasiat seperti apa? Seperti buah-buahan, seperti sayur-sayuran, makan nasi. Elakkan makanan-makanan segera. Bukan tak boleh makan, kurangkan. Elakkan makan soses, nugget, kurangkan pengambilan makanan seperti itu. Baiklah, akhir sekali murid-murid, ini antara cara yang sangat digalakkan, iaitu beribadah bagi yang beragama Islam dan bertafakur bagi yang bukan Islam. Beribadah ni bagi yang Islam maksudnya kena rajin solat, kena rajin berdoa selepas solat, minta kepada Tuhan supaya masalah-masalah ini dapat diselesaikan. Kemudian kalau boleh kena selalu baca Quran ataupun mengaji ataupun membaca surah-surah yang awak dah hafal tu supaya hati kita berasa tenang. Begitu juga dengan bukan Islam, sentiasa bertafakur. Ingat murid-murid, jika anda mula mengalami konflik dan stres dalam kehidupan, hadapilah dengan baik, sentiasa positif dan bertindak secara rasional. Rasional bermaksud bertindak dengan betul. Okey. Kamu jangan biarkan konflik dan stres ini menjadi gangguan dalam kehidupan. Okey, rujuklah kepada orang-orang yang dewasa, orang yang kamu percayai. Okey. Yang penting dalam kehidupan, kita kenalah sentiasa senyum. Jika kita dapat menyelesaikan masalah konflik dan stres, kita dapat senyum. Seperti kamu lihat dalam gambar ini. Baiklah, tugasan hari ini buat latihan melengkapkan peta minda pada modul PDPR Pendidikan Kesihatan bertarikh 27 Mei, iaitu hari Khamis. Peta minda itu kamu kena isikan cara mengurus konflik dan stres. Okey, lengkapkan peta minda dengan melihat semula video pembelajaran. Kamu lihat balik video ni, kamu masukkan cara menguruskan konflik dan stres pada peta minda itu. Sekiranya telah siap, sila tangkap gambar dan hantar kepada nombor telefon guru untuk tujuan rujukan dan pelaporan. Hantar sebelum atau pada jam 5.30 petang. Sekiranya murid perlu menghantar selepas waktu tersebut, hanya maklumkan kepada guru. Cikgu berharap pada hari ini ramai murid tahun 4 dapat buat latihan pendidikan kesihatan ini. Cikgu harap ramailah bilangan tu. Okey, sekian, terima kasih.